Sampena ulang tahun ke-8 Parti Bersatu, Muhyiddin Yassin telah menyentuh tentang perjuangan parti tersebut dalam mempertahankan hak bumi putra serta kedudukan Islam yang seringkali dilabel sebagai kesalahan 3R, yaitu kaum, agama, dan raja. Menurut Muhyiddin, apa yang diperjuangkan oleh Bersatu adalah selari dengan perlembagaan dan bukanlah sesuatu yang patut dilihat sebagai hasutan. Beliau turut mengkritik kerajaan semasa yang katanya dahulu memperjuangkan kebebasan, namun ini kini bertindak lebih seperti diktator. Apakah maksud sebenar di sebalik tuduhan ini? Adakah kerajaan benar-benar mengkhianati idealisme kebebasan, atau adakah ini sekadar permainan politik untuk melemahkan keyakinan rakyat terhadap pihak berkuasa? Muhyiddin turut mendakwa bahwa kerajaan sedang menyekat kebebasan bersuara demi memastikan survival politik mereka. Tindakan ini menurut beliau dilakukan dengan cara yang kotor dan tidak demokratik. Tuduhan ini membawa kepada satu persoalan. Apakah tahap kebebasan bersuara di Malaysia sekarang? Apakah kebebasan yang diambil dari rakyat demi menjaga kepentingan politik elit? Dan apakah sebenarnya garis pemisah antara kebebasan dan yang sah dan hasutan yang boleh menggugat kestabilan negara? Dalam konteks ini, Muhyiddin menekankan bahwa asas perpaduan negara terletak pada perlembagaan persekutuan dan kontrak sosial yang dibentuk sebelum merdeka. Ini bermakna identiti Malaysia sebagai negara berteraskan masyarakat pribumi haruslah dipertahankan. Namun, soalan besar yang timbul ialah adakah benar perpaduan ini sedang dicabar oleh pihak tertentu atau adakah ini hanyalah persepsi yang dibina untuk memancing sokongan. Bagaimana dengan komitmen kerajaan semasa terhadap semua kaum di negara ini? Terutama apabila sentimen perkauman semakin memuncak dalam beberapa bulan terakhir. Muhyiddin terus berkongsi tentang dakwaan beliau atas kesalahan menghasut, menyifatkan ia sebagai tidak adil dan satu bentuk serangan politik terhadap dirinya serta Bersatu. Beliau menegaskan bahwa Parti Bersatu sebenarnya memperjuangkan keharmonian dalam sebuah negara yang berbilang kaum. Namun, adakah naratif mempertahankan hak Melayu dan Bumi Putra ini satu langkah yang baik untuk keharmonian? Sejauh mana isu ini boleh membawa kepada jurang perkauman yang lebih mendalam, dan apakah pendekatan ini adalah jalan terbaik untuk negara yang terdiri daripada pelbagai kaum? Sementara itu, Muhyiddin turut mendakwa kerajaan menggunakan kuasa mereka dengan cara yang paling kotor, tidak demokratik, dan tidak berperlembagaan. Tuduhan ini membawa kita kepada satu persoalan. Apakah realiti sebenar keadaan politik di Malaysia sekarang? Adakah kita sedang melihat kerajaan yang semakin autokratik, atau adakah ini hanya taktik politik untuk menimbulkan kebimbangan di kalangan rakyat dan mempersoalkan legitimasi kerajaan semasa? Tuduhan sebegini tidak boleh diambil ringan karena ia melibatkan kredibiliti serta masa depan sistem demokrasi negara. Akhirnya, Muhyiddin turut menegaskan bahwa perjuangan Bersatu tidak hanya mengenai hak Melayu dan Bumi Putra, tetapi juga tentang menghormati semua kaum di Malaysia. Ini menimbulkan persoalan yang lebih besar. Bagaimanakah parti politik boleh menyeimbangkan antara memperjuangkan hak sesuatu kaum dengan memastikan keharmonian antara semua kaum di negara ini? Adakah penekanan kepada isu kaum masih relevan dalam politik Malaysia hari ini, atau adakah ianya lebih mengancam kestabilan dan perpaduan negara? Dalam konteks ini, kita juga perlu bertanya apakah bentuk perpaduan yang kita mahukan untuk masa depan Malaysia. Bagaimana kita boleh memastikan bahwa hak semua pihak dihormati tanpa menjejaskan keseimbangan yang telah dibina melalui kontrak sosial? Malaysia kini berada di persimpangan yang penting, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin akan memberi kesan besar terhadap hala tuju negara dalam dekad-dekad yang akan datang. Sebagai rakyat, kita harus lebih kritis dalam menilai tindakan kerajaan dan pembangkang.
Persoalan yang perlu difikirkan ialah bagaimanakah kita boleh memainkan peranan dalam memastikan perpaduan negara terus kukuh di samping menjaga hak-hak bumi putra, Islam dan kaum-kaum yang lain turut menyumbang kepada kemakmuran negara. Adakah tindakan politik yang kita lihat hari ini benar-benar membawa kepada kebaikan bersama atau sekadar agenda tersembunyi yang mengutamakan kepentingan individu tertentu? Inilah persoalan-persoalan yang perlu dijawab untuk memastikan masa depan Malaysia yang lebih adil dan seimbang untuk semua.